Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana satu mic ni? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Allah berfirman di dalam surah Taha ayat 132, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan suruhlah keluargamu serta umatmu bis-shalah, mengerjakan sembahyang. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah engkau tekun sabar menunaikannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan ingatlah kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Baik, di dalam surah Taha ayat 132 ini tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada kita perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita. Dalam ayat ni dia suruh Nabi Muhammad menyuruh keluarganya dan umatnya untuk tetap mendirikan solat. Maka pada kita suruh keluarga kita menunaikan sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-shalah, suruh keluarga kamu untuk tetap mengerjakan sembahyang. Jadi cari jalan tuan-tuan, macam mana nak bagi anak-anak kita sembahyang, isteri kita sembahyang, suami kita sembahyang. Cari jalan. Bukan setakat boleh suruh je sembahyang, lebih daripada itu. Wa'mur ni lebih daripada suruh. Kalau suruh ni sekadar sembahyang, lebih daripada suruh tu makna bimbing dia, ajak dia, tarik dia. Sebab sekarang suruh tak jalan tuan-tuan, suruh tak jalan. Kita kena tarik dia, bimbing dia, belai dia daripada kecil untuk mengerjakan solat. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah sabar di dalam mengerjakan sembahyang. Sebab kata Allah, innas salah, sembahyang ini satu benda yang besar, la kabirah, berat, illa 'alal khashi'in, melainkan bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk dia menunggu sembahyang. Orang yang tak khusyuk ni tuan-tuan, sayup-sayup sembahyang. Dekat-dekat nak habis baru nak sembahyang. Tengok TV dulu, tengok TikTok dulu, menyimbang dulu, tengok bola dulu, baru dia fikir sembahyang. Orang yang khusyuk ni sebelum masuk waktu dia standby dah. Dia dah siap dah diri dia nak pergi sembahyang. Sebab itu kata Allah, wastabir 'alaiha, jaga, tekun sembahyang ini. Sebab kata Allah, kami tidak meminta rezeki daripada kamu. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki daripada kamu. Bukan kamu yang bagi rezeki kepada Allah. Nahnu, kami, narzuquka, kami yang memberikan rezeki kepada engkau. Tuan-tuan yang saya hormati, di dalam Al-Quran ni ada banyak perkataan yang kita kena baca, yang kita kena baca, yang kita kena belajar. Contohnya apa? Contohnya turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran kepada kamu, kami yang menurunkan Al-Quran kepada kamu.
Allah Ta'ala sebut, kami turunkan Al-Quran kepada kamu. Kami turunkan daripada yang tinggi turun ke bawah. Kalau sebut saja Al-Quran, kalau sebut saja kepada Nabi Muhammad, Allah gunakan perkataan kami turunkan. Tetapi kalau tuan-tuan buka dalam Al-Quran, kalau ayat itu berkenaan dengan orang Yahudi, Bani Israel, kami memberikan pada kamu kitab. Yang kami berikan kitab kepada mereka. Untuk Bani Israel, Allah Ta'ala kata, ataitu, kami berikan pada kamu. Utul kitab. Allazina utul kitab. Orang yang diberikan kitab. Tapi untuk Al-Quran, kami turunkan kitab. Nampak tuan-tuan? Allah membezakan perkataan. Sedangkan kitab pada mereka pun Allah yang turunkan. Taurat, Zabur, Injil ni. Al-Quran pun Allah yang turunkan. Kenapa untuk Nabi Muhammad, kenapa untuk umat Nabi Muhammad Allah gunakan perkataan kami turunkan? Kenapa untuk orang Yahudi, Bani Israel yang dapat kitab-kitab ni tuan-tuan, Injil, Zabur apa semua ni, Allah kata allazina utul kitab, yang kami berikan kitab. Jadi ini yang saya kata tadi, kita kena baca, kena belajar tentang ayat-ayat ataupun kaedah-kaedah sesuatu ayat Al-Quranul Karim. Baik, ulama-ulama menunjukkan, menerangkan kepada kita, ulama tafsir menerangkan kepada kita bahawa kenapa yang digunakan perkataan turun kepada Quran kepada kita umat Nabi Muhammad, menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad dan kemuliaan kita, istimewanya kita. Yang utuh itu mereka dapat kitab, mereka engkar. Mereka dapat kitab, mereka rombak. Mereka dapat kitab, mereka tukar nama pula, buat kitab-kitab daripada pendeta. Maka Allah kata kami berikan pada kamu. Beza tu, sesuatu yang Allah tak berapa gemar dengan sesuatu yang Allah gemar. Sebab itu perkataan yang Allah suka, perbuatan yang Allah suka, maka Allah Ta'ala banyak menggunakan perkataan turun. Inna anzalna, kami turunkan Al-Quran, kami turunkan hujan, kami turunkan rahmat, kami turunkan ketenangan. Sesuatu perkataan yang baik Allah gunakan perkataan nazala, turun. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala kata apa? La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Kami tidak minta rezeki daripada kamu, sebaliknya kami yang bagi rezeki pada kamu. Nahnu narzuquk. Maka ada orang tanya, Ustaz, Allah ni satu ke ramai? Sebab apa? Ni Allah sebut perkataan kami. Allah sebut perkataan kami. Kami yang bagi rezeki pada engkau. Kenapa Allah Ta'ala tak kata aku yang bagi rezeki pada engkau? Kenapa Allah kata kami? Kami bukan menunjukkan ramai. Kami dalam bahasa ni bukan menunjukkan Allah tu banyak, bukan menunjukkan Allah tu berbilang-bilang. Kami tu menunjukkan Allah maha kuat, Allah maha kaya, Allah maha besar, Allah maha hebat. Maka dia gunakan perkataan kami, bukan menunjukkan bahawa Allah tu banyak. Nak tunjuk bahawa Allah tu kaya, maka dia menggunakan perkataan kami. Allah maha kaya, Allah gunakan perkataan kami. Maka tuan-tuan jangan takut. Jangan takut pula lagi kalau air hujan tak ada, lagu mana kita ni. Sat lagi kalau beras tak ada, nak makan apa kita ni. Sat lagi kalau anak kita ramai, apa kita nak makan. Sat lagi rakyat banyak sangat, nak makan macam mana ni. Tuhan bukan miskin, Tuhan maha kaya. Allah Ta'ala sebut berkali-kali bahawa di bumi ni ma'isyah, bumi ni adalah tempat hidup. Jangan takut tuan-tuan, bumi ni tempat hidup, akan ada rezeki untuk kita, akan ada kecukupan udara untuk kita, air untuk kita, akan ada. Maka tuan-tuan jangan kata bahawa Allah tu miskin, tak mampu nak bagi semua. Sebab itu Allah Ta'ala gunakan perkataan nahnu,
kami yang bagi rezeki pada engkau. Maka kata Allah, wal aqibatu littaqwa, dan balasan yang baik kepada orang yang bertakwa. Maka kalau tuan-tuan tanya pada saya, apakah ayat, apakah petua untuk murah rezeki, jawapan dia ialah suruh keluarga kita sembahyang dan sabarlah di dalam mengerjakan sembahyang. Itulah rezeki, itulah punca kemurahan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita sempit, hidup kita susah, gaji tak cukup, pendapatan pak siapa tak naik-naik, pak siapa yang aku susah sangat ni, jawapan dia cuba tengok pada sembahyang. Saya sembahyang ustaz, anak tak tahu. Saya dengan isteri saya sembahyang ustaz, anak tak tahu. Yang tak tahu itulah yang kena perbetulkan. Wa'mur ahlaka bis-salah. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak supaya kita ni dikurniakan oleh Allah rezeki, ketenangan, kebaikan, maka benda yang perlu kita jaga, wajib kita jaga ialah perintahkan ahli keluarga kita sembahyang. 2, sabar di dalam mengerjakan sembahyang. Saya kata dah pada tuan-tuan, suruh ni bukan sakat kata, "Hey man, sembahyang." Bukan. Pergi ketuk bilik dia, tengok sembahyang tak lagi. Subuh-subuh kejut dia, terajang pintu tu. Di rumah saya ni tuan-tuan, hak letak di masjid ni, jadual waktu solat di masjid ni, saya letak depan pintu anak saya. Set pula 10 minit sebelum masuk waktu, zikir, tasbih, baca Quran, pasang kuat-kuat supaya budak-budak ni bangun. Sebab saya sibuk, kadang tak ada di rumah siapa nak kejut dia puas sembahyang. Set dulu saya pasang speaker dalam bilik tidur depa tu, bila nak sembahyang je saya tekan Quran setengah jam sebelum sembahyang, sebelum azan tekan Quran, pasang supaya dalam bilik depa tu ada speaker atas kepala lah. Depa lagi cerdik pada saya, depa off pula volume dia, pakat tak dengar pula. Saya letak satu tentang supaya depa sembahyang. Cari jalan, hang nikah ke, hang tak menikah ke, aku tanya sembahyang ke belum? Dah sembahyang ke buat? Macam Sayyidina Umar Al-Khattab, dia sakit kena tikam. Bila orang ziarah dia, soalan yang pertama dia tanya pada orang yang mai ziarah dia, awak dah sembahyang belum? Awak dah sembahyang ke belum? Yang sakit tanya pada yang sihat, kamu dah solat atau belum? Sekarang kita tanya tak pada orang sakit, pak cik dah sembahyang ke belum? Dulu belum waktu Covid, saya rutin bulanan, rutin mingguan ialah menziarah hospital. Bawa air, bawa debu tayamum. Tanya sembahyang lagi. Tak erti sembahyang, saya ajar. Tak boleh tayamum, saya tunjukkan tayamum. Lepas itu bila mem datang Covid ni tuan-tuan, langsung kita tak boleh ziarah. Saya buat kursus untuk doktor dan nurse, macam mana cara nak bagi orang sembahyang yang sakit ni sembahyang, macam mana nak galakkan mereka sembahyang. Sebab macam-macam alasan tak boleh sembahyang. Sebab tutup dengan plaster lah, sebab masuk drip lah, sebab tangan simen lah, bagi alasan tak boleh sembahyang. Allah sebut dalam ayat ni, wastabir alaiha, sabarlah di dalam mengerjakan sembahyang. Kalaulah sehat pun tak sembahyang, agak-agak sakit, lagi kuat alasan tak sembahyang. Allah Ta'ala kata sabar, pergi sembahyang. Berapa ramai yang sangkut dalam kesesakan lalu lintas tak sembahyang. Yang banyak duk komplain dekat Facebook, dalam TikTok apa semua ni, saya nak berak punya susah lah, jam 4 jam dia kira berak. Saya nak kencing dia tak fikir nak sembahyang. Apa-apa sembahyang dulu tuan-tuan supaya dapat keberkatan.